Sekejap saya panggil. Okey. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, duduk. Okey, attendant dah ambil. Attendant, kedatangan semua adik. Mana attendant? Attendant mana? Ha? Orang tak datang. Tak buku attendant mana? Ha? Mana? Dalam ni. Ni 3 Al-Ghazali. Ada? Oh. Dah tulis belum? Ni yang dunia. Kedua siapa? Mana attendant? Mana? Ha? Okey, ambil. Okey, kita nak update kedatangan. Mana? Semalam ada? Semalam ada tak ada? Ha? Okey, yang lain sebelum kita selesaikan masalah kedatangan ni, buku kedatangan tak ada, buku pengurusan kelas tak ada. Buka bab 13. Sisa domestik. Okey, betul saya nak awak cari buku kedatangan sekarang. Semalam letak mana? Situ. Apa tadi? Okey, tak ada lagi ni. Ada. Sisa domestik. Pernah dengar perkataan sisa domestik? Domestik. Sisa tahu sisa? Apa benda? Ha? Sampah. Sisa buangan. Bahan buangan. Sisa makanan. Okey. Sebelum kita masuk, okey, tajuk dia lebih detail. Awak kena faham dulu tajuknya. Sisa domestik. Okey, sisa tu sisa benda yang lebih. Okey. Domestik. Pernah dengar perkataan domestik? Tak pernah. Okey, domestik. Kalau lawan dia mungkin antarabangsa. Sisa antarabangsa, sisa domestik. Pelancong domestik, pelancong antarabangsa.
Maksudnya tempatan. Bahan buangan tempatan. Kalau dekat sini Taman Sri Kulai Perdana, sampah-sampah yang terbuang di sini dibuang oleh orang Kulai Perdana. Takkanlah orang Amerika sana buang sampah, rumah dia jatuh kat sini. Sampah-sampah yang ada dekat Taman Kulai Perdana, apa lagi kat sini? Sri Kulai, Peratan. Okey, penduduk tempatan yang asingkan. Okey, sebelum tu kita tengok objektif ya. Objektif. Okey. Okey, objektif pembelajaran, pengajaran. Okay, yang pertama saya nak awak tahu, okey, dapat nyatakan dua jenis sisa domestik. Yang kedua, nyatakan 4 kesan pembuangan sisa domestik. Okey. So, dah faham tajuk kita sisa domestik. Okey, sisa domestik ada dua jenis. Okey, jenis-jenis sisa domestik terbahagi kepada dua. Apa benda? Pekerja dan cecair, jenis-jenis sisa domestik. Okey. Organik dan bukan. Dua jenis tu. Jangan keliru dengan jenis-jenis sisa domestik dengan sisa-sisa domestik di Malaysia. Beza. Jenis-jenis sisa domestik, ada lagi satu sisa-sisa domestik di Malaysia. Okey. Okey, jenis sisa domestik dua, organik dan bukan organik. Okey, untuk organik, okey, bahan yang dihasilkan daripada tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan. Okey, sisa tersebut asalnya daripada tumbuhan dan juga haiwan. Contohnya sisa makanan yang awak makan tu, beras, nasi daripada beras tumbuhan lah kan. Okey. Ayam. Ayam. Haiwan. Okey, ayam. Takut. Tak takut kan? Okey. Ayam. So, awak makan, ada lebihan, buang. So, dia jadi sisa, buang dalam tong sampah. Nasi, beras tu tumbuhan. Ayam, ayam yang awak makan tu ada tulang dia, buang daripada haiwan. So itu kita kategorikan sebagai organik. Okey. Bahan organik ini senang untuk dilupuskan, diurai. Dia boleh jadi baja, ataupun baja bongkos lah. Ini kita akan buat baju, boleh buat baju. Okey, yang kedua. Dan
organik. Okey. Contoh. Plastik. Okey, sebelum tu kena tahu bukan organik tu apa benda. Okey, bukan organik maksudnya yang terhasil daripada alam semula jadi. Terhasil secara semula jadi. Yang dikenali sebagai mineral. Air mineral. Bukan organik. Air mineral. Okey, air mineral pun terhasil secara semula jadi. Tapi tak masuk dalam sisa. Okey, mineral yang dimaksudkan seperti besi, aluminium, apa lagi? Kaca. Kaca diperbuat daripada pasir. Bagus. Macam takut. Okey, dia diperbuat daripada pasir. Okey, kau jangan jawab lagi. Okey, plastik diperbuat daripada siapa boleh jawab, saya bagi RM2. Bahan kimia. Bahan kimia. Okey, bahan kimia. Okey, dia betul kimia tapi tak berapa tepat. Siapa boleh nyatakan dengan tepat? Plastik diperbuat daripada apa? Saya bagi RM3. Plastik daripada kertas. Oh my god. Oh my god. Petroleum. Siapa cakap petroleum tadi? Sorry. Betul. Okey, petroleum. Sebab saya dah janji RM3, kena bagi ya. Asyik baik, ada RM3. Okey. Okey. Okey, plastik diperbuat daripada petroleum. Tahu petroleum? Selain daripada plastik, petroleum kita buat apa? Minyak. Minyak apa? Minyak kereta. Minyak kereta. Okey, petro tu daripada mentah petroleum kita boleh buat minyak petro, minyak diesel dan yang akhir sekali sisa dia tu boleh dijadikan plastik ataupun sarung tangan getah. Daripada bahan tersebut boleh buat sarung tangan getah. Okey, sintetik, getah sintetik. Okey. Kalau getah yang ori daripada pokok getah. Tapi getah tersebut boleh ditiru. Daripada petroleum. So ada getah tiruan. Kalau awak tengok harga getah dia boleh berubah bergantung kepada harga petroleum. Kalau harga petroleum murah, dia pun akan jadi murah. Itu dah masuk ekonomi dah saya jawab. Okey. Balik kepada bukan organik tadi. Okey. Benda yang terhasil secara semula jadi kita panggil mineral. Banyak emas tu mineral juga. Besi. Senang ke nak lupuskan besi? Plastik? Susah. Okey. Susah untuk lupuskan bahan-bahan bukan organik. Okey. Contoh bahan bukan organik: tin, plastik, besi buruk, kaca. Kaca pun susah untuk dilupuskan. Kalau awak nak cairkan kaca pun kena menggunakan suhu yang sangat tinggi. Kalau awak masak pasir, nak buat botol lah konon-konon, masak dengan periuk nasi rumah mak awak, tak jadi. Dia kena beribu-ribu darjah Celsius untuk membakar pasir supaya dia cair. Okey, faham? Okey, jenis-jenis sisa domestik, organik dan bukan organik. Okey, baik.
Seterusnya kita tengok sisa-sisa domestik di Malaysia. Okey, kalau sisa-sisa domestik di Malaysia, okey. Kalau sisa-sisa domestik di Malaysia, dah bagi salam. Waalaikumsalam. Dari Samati. Okey, kita sambung. Sisa-sisa domestik di Malaysia terbahagi kepada dua kategori. Okey, cecair dan pepejal. Okey, jangan confuse jenis dengan sisa domestik di Malaysia. Okey. Sisa pepejal. Okey, sisa makanan yang awak makan tu. Plastik termasuk dalam pepejal. Kertas, logam, perabot, lamping pakai buang. Okey, lamping pakai buang ni antara penyumbang terbesar kepada sampah domestik di Malaysia. Okey, seterusnya sisa cecair. Okey, untuk cecair ada dua jenis, okey, minyak masak dan juga kumbahan. Tahu kumbahan? Tahu? Siapa yang tahu? Siapa yang tak tahu? Tak tahu. Oh my god. Ramai tak tahu. Siapa yang tahu saya bagi sikit. Awak tahu. Okey. Tempat sisa najis. Sisa najis. Okey. Itu nak panggil Reza ni. Ya. Reza ni. Pindah. Dah pindah. Tarik dah pindah. Okey. Betul. Lihat jumpa saya. Okey. Lihat jumpa saya untuk hadiah awak. Okey. Betul dia cakap. Okey, najis. Air kencing awak tu, air berak awak tu, air berak. Najis yang awak berak tu adalah sisa kumbahan yang berak dekat tandas rumah awak pergi ke loji kumbahan. Setiap taman ada loji. Kecuali awak balik kampung tak ada loji, berak dalam sawit, dalam hutan. Kalau tak ada tandas lah. Tapi sekarang dah semua ada tandas. Okey, kumbahan termasuk dalam sisa cecair. Penting ya kita urus sisa ni dengan baik. Bayangkan kalau tak diurus dengan baik sisa kumbahan, saya rasa bau satu taman, bau busuk. Yang ada loji, rumah tepi loji pun awak dah rasa busuk dia. Bau sikit lah. Kan? Apa rumah dekat area Kabung ada teratai, taman teratai. Saya tahu ada loji kat situ. Kalau dekat Pulau Belanda kat mana? Jalan 9. Jalan 9 ke 10? 9, 10. Nampak kan loji tu macam mana? Dia proses tair tu. Daripada air kencing awak tu dia proses-proses, jadikan air tu jernih balik, lepas ke sungai. Okey. Okey, seterusnya kita pergi ke 148. 13.3 kesan-kesan pembuangan sisa domestik Malaysia. Okey, ada berapa kesan? Okey, 4. Yang pertama, pencemaran. Kedua, wabak penyakit. Ketiga, peningkatan kos penyelenggaraan. Keempat, banjir kilat. Okey, pencemaran. Bila awak buang sampah, apa yang berlaku? Apa? Tercemar. Okey, tercemar. Okey, benda apa yang tercemar? Okey, air, udara, bau busuk. Sampah biasanya dia akan menghasilkan bau busuk. Kalau sampah tersebut dibuang ke dalam sungai, longkang, menyebabkan sumber air kita tercemar.
sumber air bersih kita berkurangan. Okey, sebelum ni awak dah belajar sumber air, betul? Okey, dah belajar sumber air. Antara faktor yang menyebabkan sumber air kita berkurang ataupun berlakunya krisis air di Malaysia adalah bekalan air bersih berkurang yang disebabkan oleh sampah sarak yang dibuang ke dalam sungai. Betul? Ingat lagi tak? Ingat. Bagus. Okey. Okey, kita tengok pencemaran. Cikgu Hairul. Ya. Okey ya? Okey. Good. Dah. Dah selesai. Selesai. Eh? So, saya Nanti saya potong start dan bagi dia dulu ya. okey. Itu sajalah. Cuba. Ya. Ada. Okey, kita sambung. Okey. Pencemaran yang pertama, air. Air. Kedua, pencemaran udara. Okey. Selain bau busuk. Bila bau busuk maksudnya udara tu ada masalah kan? Masalah. Macam-macam gas terhasil daripada sampah ni. Macam-macam gas. Antaranya gas metana. Okey, gas metana ni dia bau busuk dan boleh terbakar kalau awak nyalakan dia. Okey. Dia bau busuk dan boleh terbakar. Seterusnya wabak penyakit. Boleh menyebabkan wabak penyakit. Wabak penyakit. Bila sampah banyak, lipas banyak, tikus banyak, betul? Lalat. Semua benda-benda ni boleh menyebabkan penyakit. Tikus boleh menyebabkan kencing, tikus, kencing kuning. Kencing kuning. Ada yang kencing hijau. Kencing merah. Tikus pati, UMNO merah. Kalau pas hijau. Oh damn. Kencing manis kan? Kencing manis kan? Kencing manis. Kencing manis. Okey, kencing manis bukan disebabkan oleh pencemaran. Okey, kencing manis disebabkan oleh pemakanan. Okey, makan banyak yang bergula, karbohidrat. Itu yang menyebabkan kencing manis. Kalau kencing kawan, ada yang kencing kawan, itu penyakit paling bahaya. Suka kencing kawan. Kau dah kenapa? Gebang. Oh, gebang dia lah paling hebat. Tapi dia memang hebat pun. Betul tak? Tak. Kau dah ni nombor 1 kan? Betul tak? Betul ke tak? So kalau dia cakap dia lari hebat, betul lah dia tak gebang lah. Okey, dia tak kencing. Kalau dia cakap dia sado boleh tarik, boi seorang-seorang, macam gebang lah. Okey. Okey, yang ketiga, peningkatan kos penyelenggaraan. Faham maksudnya? Tahu tak? Peningkatan kos penyelenggaraan. Peningkatan maksudnya bertambah lah kan? Peningkatan. Faham ke tak? Dua. Okey. Okey. Peningkatan bertambah, meningkat. Kos penyelenggaraan. Okey, kos tu kos biasanya melibatkan wang, keluarkan wang. Seterusnya penyelenggaraan. Okey, menyelenggara, okey, mengurus sampah tersebut.
kalau sampah tu tak ada, tak perlulah nak diurus. Betul tak? Tak ada sampah, kita tak adalah lori datang rumah ambil sampah rumah awak tu, tak perlu. Sebab tak ada. Ha? Kalau makan nasi, nasi habis, tulang pun kau makan habis. Ha? Tak ada sisa makanan. Ha? Lepas tu apa lagi? Plastik digunakan semula, tak ada, dibuang. Tapi bila kau mai buang je sampah, so kita kena urus sampah tersebut. Urus bukannya free, kena melibatkan kos. Betul? Betul ke tak? Ha. Kerajaan tempatan, berapa kos dia nak bagi kepada kontraktor pembersihan mengurus sisa-sisa ataupun sampah-sampah domestik? Ha? Pengamaran. Okey. Okey, balik kepada kos penyelenggaraan tadi. Yes. Ada masalah? Ada. Tak ada. Okey, kos penyelenggaraan. Boleh faham ke tak? Peningkatan kos penyelenggaraan. Kerajaan tempatan terpaksa upah orang untuk mengutip mengutip sampah, pergi hantar ke tempat pelupusan sampah. Okey, tempat pelupusan sampah tersebut pun kena beli. Bukannya RM1 2. Tanah berhektar-hektar untuk lupuskan sampah tersebut. Hantar dengan lori. Berapa puluh tan sampah setiap hari dibuang oleh rakyat Malaysia. Cuba cari data berapa tan sampah yang dibuang ke tempat pelupusan sampah setiap hari. Kalau kita tidak bendung, tidak kurangkan jumlah sisa domestik yang dihasilkan, mungkin suatu hari nanti kita akan duduk dalam sampah. Negara sampah. Faham? So kita kena kurangkan. Sekarang ni macam-macam kempen digunakan untuk mengurangkan sampah ni, untuk menjaga alam ni. Macam-macam. Okey, itu kita akan masuk kepada langkah-langkah. Okey, langkah-langkah. Okey, mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Sebelum tu kita tengok kesan dulu. Okey, yang terakhir banjir kilat. Okey, banjir kilat. Okey, banjir kilat berlaku disebabkan apa? Sumbat. Lubang. Okey, longkang sumbat. Okey, longkang sumbat. Biasanya banjir kilat ni berlaku di mana? Raya. Jalan raya. Sekejap, jalan raya. Yang kau nampak dekat jalan raya ya, yang dalam taman rumahan tak ada. Tak ada. Bandar. Okey, biasanya berlaku di bandar-bandar. Sebabnya pembangunan giat dijalankan dan sistem pemparitan ataupun longkang-longkangnya tidak Okey, longkang dia tidak efisien. Longkang di bandar besar tapi longkangnya kecil, tak dapat menampung air. Lepas tu awak pula buang sampah, menyebabkan longkang tersebut tersumbat. Mudah untuk berlakunya banjir kilat. Okey, banjir kilat dia tak sama dengan banjir biasa. Kalau banjir biasa, hujan seminggu, okey, naik air. Dan airnya akan surut pun lama. Mungkin dalam 3 hari, 4 hari, seminggu barulah surut. Kalau banjir kilat, dia berlaku secara dengan pantas. Hujan lebat saja di bandar, terus naik air. Mungkin dalam 1 jam, 2 jam dah naik air. Kereta tenggelam. Kawasan-kawasan rendah dinaiki air. Kalau di jalan raya nak lalu pun tak boleh. Rasanya biasa awak tengok dekat sini, betul tak? Di Johor Bahru biasa.
berlaku jika hujan lebat. Di jalan highway Skudai sana, di Taman Johor sana ada berlaku. Okey. Boleh faham? Okey, bagaimana sisa domestik boleh memberi kesan. Okey. Ada 4 kesan. 4 saja. Boleh ingat ke? Boleh? Okey, saya nak awak buat latihan dalam buku praktis. Okey, saya bagi 10 minit. Lepas ni kita akan bincang 10 minit. Okey. 2.50 kita akan bincangkan bab 13